Buli cyber merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi teknologi seperti teks, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Buli cyber yang teruk atau kronik boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung serta penyakit lain yang berkaitan dengan tekanan. Dalam kes tertentu, buli cyber boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Oleh itu, buli cyber adalah salah di sisi undang-undang. Apakah yang anda fahami tentang istilah cyberbullying? Cyberbully merujuk kepada ia sama seperti bully tapi dia dalam bentuk cyber, iaitu mungkin dalam internet, sosial media dan sebagainya. Pada pendapat anda, apakah niat pembuli melakukan tindakan buli cyber? Saya rasa tindakan ni sama saja seperti bully secara fizikal. Itu untuk meraih perhatian dan sebagainya. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh masyarakat sekiranya mereka terjumpa atau menghadapi kes buli cyber? Untuk saya rasa cara yang paling berkesan adalah untuk melapor kepada pihak berkuasa ataupun sekarang di semua media sosial dan juga aplikasi ada function untuk melaporkan sesuatu komen ataupun post yang dapat dikirakan sebagai cyberbully. Apakah undang-undang yang sedia ada untuk mempertahankan diri daripada cyberbully ini berlaku? Okey, so di Malaysia terdapat undang-undang yang sedia ada untuk mempertahankan individu daripada pembuli cyber, termasuk Akta Kanun Keseksaan Akta 574. Selain itu ada juga Akta Hak Cipta 1987 dan juga ada Akta Kesalahan Cyber 1950 Pindaan 2007. So yang nombor satu tu Akta Kanun Keseksaan Akta 574. Dia akta ni merangkumi peruntukan-peruntukan berkaitan dengan penggunaan komputer dan kesalahan-kesalahan cyber. So akta ni mengandungi larangan akses tanpa izin ke dalam komputer. Selain itu penyebaran data yang palsu dan juga serangan terhadap integriti data. Yang akta nombor 2 tadi tu Akta Hak Cipta 1957 tu dia melindungi kandungan digital daripada gambar, video dan tulisan daripada penyebaran tanpa izin. Dan yang ketiga Akta Kesalahan Cyber 1950 Pindaan 2007 tu akta ni merangkumi pengenalan kesalahan-kesalahan cyber dan langkah-langkah pencegahan individu yang perlu memahami undang-undang yang digubal di Malaysia berkaitan dengan kesalahan cyber dan peraturan cyber untuk melindungi daripada buli cyber. Apakah kesan negatif yang mungkin dialami oleh mangsa cyberbully? So, kesan negatif yang dialami oleh mangsa cyberbully adalah dalam pendapat saya lah, dia boleh cakap kesihatan mental mangsa cyberbully dia terjejas. So, kesihatan mental dengan kepercayaan mangsa cyberbully dalam diri sendiri pun akan terjejas juga. Hal ini akan menjejaskan kesihatan mental mangsa cyberbully kerana mangsa cyberbully boleh hilang jati diri dan juga dia punya confidence terhadap diri sendiri. Apakah langkah pencegahan untuk mengatasi isu bully cyber ini? Langkah pencegahan, first and foremost, kita kalau boleh elakkan untuk share maklumat peribadi kita. And second, jangan terlalu hantar macam perkara yang happy, yang sangat-sangat happy, sebab kadang-kadang kita tak tahu orang lain punya hati kan. Salah satu jenis buli cyber merupakan penyebaran fitnah. Fitnah merujuk kepada tuduhan yang diadakan untuk memburuk-burukkan atau membejanakan sesuatu pihak. Demi memahami betapa seriusnya kesan penyebaran fitnah dan bagaimana mangsa dapat melindungi diri daripada fitnah, kita akan bertemu juga mangsa-mangsa yang pernah dicyberbulikan oleh alat fitnah. Apakah pengalaman anda semasa menghadapi kes buli cyber? Ada satu hari tu rakam video TikTok, lepas tu saya upload dekat TikTok, and then tak sampai 1 minggu saya nampaklah banyak komen negatif yang buruk. So dari situ dah saya jadi lebih murung, tak berani nak pergi sekolah. Sebab once saya pergi sekolah, ramailah body shaming saya. Saya masih ingat dulu
rakan sekelas saya Syed menggunakan wajah saya untuk mereka sentiasa mengetawakan saya seorang yang hodoh. Hal ini telah membuatkan saya berasa sangat sedih. Bukan itu saja, mereka sengaja menggunakan media sosial seperti Instagram. Mereka telah postkan story untuk menyebarkan pasal saya yang merupakan seorang yang hodoh dengan niat untuk memalukan saya. Bulan semakin terang, bayangkan jelas dan setelah menghalusi hujan-hujan yang panas di atas, kita dapat melihatkan akibat yang akan diwujudkan sekiranya fitnah terus disebarkan. Oleh itu, kita mestilah berganding bahu bagai awal dengan tebing untuk mencegahkan penyebaran fitnah supaya masalah penyebaran fitnah dapat ditangani. Sekian, terima kasih.